Selamat malam, salam sejahtera. Yang menariknya malam ini ialah apabila satu risikan dan satu dapatan yang kita peroleh mengatakan baru 6 tahun ditubuhkan, uang bersatu hampir RM 150 juta. Saudara-saudara, sebelum kita teruskan ulasan panas malam ini, tolong share video ini, tekan butang subscribe itu percuma, dan juga berikan komen Anda. Adakah Anda setuju dengan apa yang kita peroleh pada malam ini? Semua ini dipetik daripada BN Online, menulis baru 6 tahun ditubuhkan, uang bersatu hampir RM 150 juta. Itu dipersoalkan oleh Syafiq Fadli. Menjadi satu persoalan juga yang boleh kita ulas dan boleh kita sama-sama fikirkan kelogikan apa yang dinyatakan oleh Syafiq ini. Baru 6 tahun parti ditubuhkan, tapi uang bersatu ada hampir 150 juta. Bagaimana itu boleh diperoleh, dari mana sumbernya, dan bagaimana ada sebuah parti yang baru setahun jagung ini mempunyai kekayaan sedemikian rupa. Tidak heranlah kalau parti UMNO yang jadi persoalan. Ada orang persoalkan mengapa UMNO pun kaya tidak dipersoalkan. UMNO sudah lebih daripada 60 tahun. Jadi kita boleh andaikan ada logiknya memiliki uang 100 juta. Tetapi kalau parti yang dikatakan baru 6 tahun ditubuhkan ini, tapi uangnya sudah ada hampir 150 juta, menjadi persoalan. Dari mana uang itu? Kata Syafiq Fadli. Baru berusia, bersatu baru sahaja ditubuhkan selama 6 tahun. Tetapi sudah mempunyai uang hampir RM 150 juta pada tahun 2021. Kata Ketua Penerangan Pemuda bahagian Larut, Muhammad Syafiq Fadli Mahmud berkata demikian. Ini bagi mengulas lanjutan isu berhubung pendedahan akaun yang dilakukan bersatu baru-baru ini. Rupa-rupanya saudara-saudara sekalian, pendedahan akaun bersatu yang telah diaudit bukan telah pun menyelesaikan masalah bersatu, tetapi menambahkan pula masalah bersatu. Apabila makin banyak orang punya ulasan demi ulasan berkaitan akaun tersebut. UMNO, sebuah parti yang sudah ditubuhkan lebih 70 tahun, ketika akaun dibekukan, uang UMNO hanya 192 juta, kata Fadli ataupun kata Syafiq Fadli. Jadi PBM pula baru 6 tahun ditubuhkan, tapi sudah ada uang hampir RM 150 juta pada 2021 dan menerima derma RM 300 juta, kata Syafiq menerusi hantaran Facebooknya hari ini. Jadi kita boleh buka minda, buka pikiran, macam mana itu berlaku. Banding 70 tahun, ada 190 juta dibekukan pada tahun itu, lebih 70 tahun UMNO. Manakala PBM pula, Parti Bersatu Malaysia, baru 6 tahun dibekukan akaun atas siasatan daripada SPRM, tapi sudah punya duit 150 juta pada tahun 2021 dan menerima derma pula RM 300 juta. Itu yang didakwa oleh Syafiq menerusi hantaran di Facebooknya. Tegas Syafiq lagi, pihak bersatu perlu tampil menjelaskan daripada mana sumber-sumber derma dikatakan, memandangkan jumlah yang dinyatakan terlalu besar. Selain daripada itu, sebelum ini kita telah bacakan satu sumber daripada SPRM mengatakan bahawa 10 kontraktor yang telah diberikan pelbagai projek semasa Kerajaan Perikatan Nasional telah pun dikatakan menderma lebih daripada 300 juta. Jadi itu pun perlu diperjelaskan. Siapa 10 kontraktor yang menurut laporan daripada laporan sebelum ini kita sudah bacakan, dan apa status kontraktor tersebut, kenapa mereka begitu baik hati, kenapa mereka begitu murah hati menderma sehingga 300 juta tersebut. Ini yang menjadi persoalan. Oleh sebab itu, tegas beliau, yaitu Syafiq,
Beliau kata pihak Bersatu perlu tampil menjelaskan daripada mana sumber derma yang dikatakan memandangkan jumlah yang dinyatakan itu terlalu besar. Dalam masa yang sama, siasatan ke atas dana tersebut perlu dilakukan segera bagi memastikan sama ada wujudnya kepentingan daripada pihak penderma atau tidak, kata beliau. Rakyat perlu tahu siapa penderma yang begitu pemurah itu, tambahnya lagi. Saudara, yang lebih mengejutkan kita ialah apabila Tun Mahathir dan Muhyiddin disaman pula kemarin berkaitan dengan penamatan projek HSR. Jadi boleh katalah Muhyiddin sekarang sudah jatuh ditimpa tangga pula. Dan yang menariknya tentang saman yang dikenakan terhadap Tun Mahathir dan Muhyiddin ini ialah penyaman menghendaki menuntut supaya mereka membayar RM1 juta untuk setiap warga negara Malaysia. Wah, bayangkan itu. Sehingga ada netizen yang menulis, bagus juga kalau menang kes ini, kata mereka, supaya setiap rakyat Malaysia, warga negara Malaysia mendapat 1 juta. Pampasan. Saudara, seorang individu yang memfailkan saman terhadap dua bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, atas dakwaan menyalahgunakan jawatan awam dan cuai berhubung penamatan projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur, Singapura. Muhammad Hatta Sanuri, 47 tahun, yang memfailkan saman itu menerusi Tetuan Mohaji Hazuri N. Ismail pada 30 Disember tahun lepas, turut menamakan bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed, bekas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan kerajaan selaku defendant pertama hingga kelima. Dalam penyataan tuntutan, Muhammad Hatta selaku pelanatif mendakwa Dr. Mahathir yang ketika itu Perdana Menteri ketujuh telah melakukan kecuaian dan menyalahguna jawatan awam apabila mengambil keputusan menangguhkan projek HSR, menyebabkan kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia perlu membayar pampasan kepada kerajaan Singapura hampir RM46 juta. Pelanatif juga mendakwa Muhyiddin ketika itu Perdana Menteri ke-8 turut cuai dan menyalahguna jawatan awam apabila menamatkan projek berkenaan sehingga kerajaan dan semua rakyat Malaysia, termasuk Telanatif selaku pembayar cukai, perlu mengeluarkan wang lebih sebagai pampasan pembatalan perjanjian dua hal antara Malaysia tersebut. Dakwa beliau, Pelanatif Mustafa yang bertanggungjawab dalam menguruskan projek itu, telah melakukan kecuaian ketika menangguhkan projek tersebut sehingga menyebabkan wang negara perlu dikeluarkan sebanyak RM46 juta. Saudara-saudara sekalian, Pelanatif antara lain menuntut deklarasi bahawa pembatalan projek yang diumumkan oleh Muhyiddin adalah batal dan tidak sah, selain memohon deklarasi ke semua defendant membayar ganti rugi dan pampasan sebanyak RM1 juta kepada setiap rakyat Malaysia, termasuk Pelanatif kerana telah secara salah dan cuai membatalkan projek HSR. Menariknya, apabila Pelanatif mahu supaya semua defendant membayar ganti rugi dan pampasan sebanyak 1 juta ringgit kepada setiap rakyat Malaysia. Wah, kalau ini menang, setiap rakyat Malaysia boleh dapat 1 juta. Bayangkan. Oh, untung juga kan? Okeylah. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, itulah isu yang paling menarik buat masa ini apabila seorang Syafiq Fadli mengatakan baru 6 tahun ditubuhkan, Parti Bersatu ditubuhkan, wang Bersatu hampir RM150 juta. Dia kata perlu tampil Bersatu menjelaskan dari mana uang itu dan siapa penderma yang murah hati itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen, Anda tekan butang subscribe. Bye-bye.